Sebab orang yang tak jaga adab ni tak layak kadang-kadang penghormatan, apatah lagi di sisi Allah. Nabi waktu dipanggil, waktu menghadap Allah Ta'ala kat Baitul Qudus masa peristiwa Isra Mi'raj, menghadap Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala sebut? Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak beritahu Nabi dengan Allah Ta'ala dapat peluang menghadap pun tak ada macam ni, tunduk. Nampak tak? Nak beritahu lah. Jadi sebenarnya tajuk ini baru tahu, baru jumpa tajuk kita ini adalah adab. Dah nak habis ceramah baru tahu tajuknya adab tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan taufik daripada Allah, Allah memberikan keizinan kepada kita pada petang ini untuk bersama-sama kita mengisi masa dengan mengimarahkan majlis ilmu. Dan Alhamdulillah pada petang ini kita diserikan perjumpaan kita pada petang ini dengan kehadiran tetamu yang tak asing lagi, iaitu Tuan Syamsul Debat ataupun biasa lebih dikenali dengan Ustaz Syamsul Debat yang baru sampai daripada Selangor pagi tadi betul. Kemudiannya terus main ke sini, saya difahamkan sampai sekarang dia tak tidur lagi. Jadi insyaAllah bila saya tanya tadi nak buat tajuk apa, dia pun tak tahu tajuk apa. Jadi kita tengoklah apa yang topik nak keluar. Kerana kata ulama, al-ilmu bil hikmah, ilmu tu datang dengan hikmah. Jadi insyaAllah tanpa menggunakan masa, saya mempersilakan Ustaz Syamsul untuk menyampaikan nasihat-nasihat, mutiara-mutiara kata yang mudah-mudahan insyaAllah dapat sama-sama kita ambil manfaat. Fadhal masykurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak ucapkan kepada Ustaz Rashdan, khususnya kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya penggerak Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Dapat juga saya sampai kemari setelah sekian lama bercadang-cadang nak dijemput, barulah dijemput. Tadi bincang kat dalam, tak kisahlah tajuk apa, tapi saya ingatkan dia tanya saya soalan, dia tumpah kat saya, ini lagi luar biasa kan? Lain macam cara mengenakan kita ni kan. Tapi itulah, dia kata ilmu bil hikmah, ada kata tadi kan. Bak kata orang tua-tua dulu nanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Rashdan dah lama tak dapat pantun, kena bagi pantun kan. Jadi cuma tak tahulah, saya pun rasa lain macam datang ke akademi sekarang. Padang, keris, panah semua ada dalam ni lah sekarang. Dulu tak ada. Cakap Rashdan ni dia bukan akademi memanah apa ni kan. Alhamdulillah saya perhati je tadi, tapi saya tak nak tanya kan. Tapi maknanya adik-adik pun dah ada lah, training dah ada. Dah ada dah. Memanah belum lagi. Kalau memanah mau kau pergi tu kan.
Comel jadi ni, tengok bagus kan. Jadi hidup kita ni ialah, saya selalu kongsi satu perkara yang paling mudah lah kan. Hidup kita ni nak buat baik je. Hidup kita nak buat baik je. Sebab dalam dunia ni sementara ya. Saya dengan Ustaz Rashidan ni kenal lama. Dan banyak yang kita belajar daripada manusia ni. Kebanyakan kita, kalau kita bergantung dengan manusia, kita akan kecewa. Bergantunglah pada Allah. Hati pun tak sakit. Bila bergantung pada Allah tak dapat, kita tahu Allah belum bagi. Itu je kan? Kita minta dengan Allah banyak-banyak. Akhirnya apa yang kita dapat tu pun rupanya Allah yang izinkan untuk kita dapat. Saya teringatlah tahun lepas, waktu malam tahun baru tu, saya bersama dengan rakan-rakan panel forum perdana malam tahun baru tu. Tajuk yang dipilih, mana milik kita. Tajuk mana milik kita. Contohlah soalan kita tanya kan, jam yang kau pakai tu siapa punya? Saya punya lah, dia kata. Soalan ni, jam tu siapa punya? Saya punya lah. Oh. Soalan kedua kita tanya, tangan tu siapa punya? Senyap dia. Kita fikir balik. Sedangkan tangan kita, diri kita pun bukan kita punya. Tiba-tiba kita boleh mengaku yang jam tangan tu kita punya. Kalau fikir balik lah. Sebab masa tu kita pilih tajuk tu, kita menginsafi macam mana kita menjangkakan banjir ribut besar ni akan berlangsung di Pahang, Terengganu dan Kelantan, tiba-tiba di Selangor menetas dulu. Tak ada siapa sangka. Tak pernah ada ribut Puting Beliung kat Ipoh tiba-tiba sampai. Nampak gulung tu walaupun kecil, bukannya orang kata yang macam cerita Twister yang kita tengok dalam TV tu, Mat Saleh tu, bukan. Tu baru sikit dah heboh, baru terbang signboard heboh. Satu Malaysia heboh. MSU runtuh pokok, habis semua bangunan-bangunannya. Banjir besar di Seri Muda, di Kajang, Ceras, habis banjir. Sedangkan di Kedah, di Kelantan, di Terengganu dah biasa banjir. Mereka banjir tu level dia kalau setakat buku lali tu tak payah sibuk lah, biasa tu kan. Tapi di Seremban kalau banjir buku lali marah dah, tak ada bantuan untuk kami, dia kata. Sebab dia tak biasa banjir kan. Tu sebabnya kalau kita tengok, akhirnya bila kita tengok barulah kita faham kenapa sahabat-sahabat kita di Terengganu, di Kelantan, mana rumah yang biasa banjir, dia tak ada heboh pun nak beli perabot yang mahal, tak ada pun. Sebab dia tahu akhirnya akan rosak. So mana satu milik kita, akhirnya rosak, tak jadi milik kita pun. Jadi makna kata dalam kesementaraan tu, dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. 3 benda perkara dunia ni. Pertama, pasangan, suami, isteri, lelaki, perempuan. Sementara ya, sampai masa Allah Ta'ala ambil pasangan kita. Tak dia kita bagi dulu, melainkan kita sama-sama dah berpimpin tangan menuju ke arah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pangkat kedudukan. Lagilah sementara. Siapa berani cakap di jawatan ni jawatan saya? Tak. Kita boleh cakap lah sementara kita pegang jawatan kan, sampai masa pencen. Tak kira lah jawatan setinggi jawatan, satu kali pangkah mengundi 3 Perdana Menteri depan. Cuba fikir, punyalah sementara jawatan tu kan. Ini pun tak lama lagi dengar nak pilihan raya balik, dengar kan. So macam mana tu nak cakap? Takkan kita tak belajar lagi. George Bush kan, keturunan dia jadi presiden. Tiba-tiba Ronald Trump kita tengok dia orang yang bijak dari segi ekonomi, tapi dia menghina Islam macam mana? Dia halau orang Islam yang bernikab ni, so keluar daripada majlis dia. Dia suruh yang pakai serban tu, turban tu, yang bengali tu, dia halau je keluar daripada majlis dia. Dan akhirnya tak pernah berlaku dalam sejarah kepimpinan Presiden Amerika Syarikat. Akhirnya berlaku sekali lagi, iaitu Ronald Trump memerintah hanya sepenggal saja. Kebanyakan presiden 2 penggal. Mereka di sistem paling lama pun 2 penggal, paling kurang 1 penggal. Jadi dia dah kena sepenggal lah. Macam tu. Kalah dengan Biden pula tu. Bukan Biden Sungai Petani, Joe Biden kan, kalah.
calon yang dikutuk sebagai calon yang tak setaraf dengan dia, akhirnya dia kalah. Sebab apa? Sebab dengan izin Allah. Ketua kampung bertukar ketua kampung, jangan cerita presiden, ketua kampung lagi lah kan, jawatan sementara. Saya dulu jadi pengarahan undang 80 kuasa bawah saya. Sudahnya pencen, dapat kad pesara, tunjuk dekat hotel Q Bintang, QH Bintang ke Q Bintang lah, yang dekat depan hospital Sultanah Bahiyah tu, tunjuk dapat 10%. Kan? Sebab kan ada kat pencen. Nampak yang muda ni dah ada kat pencen. Kan? Nak tunjukkan. Dan begitu juga satu lagi, harta lagi lah. Harta benda. Kan? Naik Mercedes. Sampai masa jual. Tukar kereta lagi lah orang. Jual lah. Kan? Jual lah. Ambil mas lain. Tanya. Oh, jual. Tak, saya cakap Rashidan. Kan? Ada kereta Mercedes jual, sampai masa jual. Tukar kereta lain pula kan. Makna kata kereta tu kadang sampai masa kita sayang sampai rosak, yang tak jual rosak. Maknanya harta benda, duit sampai masa habis. Beli motor, motor baru nampak, berapa lama orang sebut baru, lepas minggu orang tak heran dah motosikal tu kan? Motor baru tu tak ada dah, mula-mula je orang tanya. Dan itulah keadaannya dunia kita ni. Bayangkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi macam mana dia datangi seorang perempuan tua yang bongkok 3. Jibril kata apa? Wahai Muhammad, itulah dunia, dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dunia ni tua dah, zaman kita lebih lagi. Tanda-tandanya banyak sangat yang pening-peningnya kan? Kejap Covid, kejap tak kan? Kejap PKP, kejap tak PKP. Dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Muhammad kan, pengumuman tu kan, geram dengan pengumuman tu kan. Alah, kena duduk rumah lagi. Akhirnya kita dah bebas macam ni. Tak siapa sangka kan? Macam-macam penyakit, macam-macam isu, insiden. Lepas tu benda pelik-pelik, tak hormat guru. Nampak ramai anak-anak PDPR tak hormat guru. Guru dah masuk kelas, dia tak on kamera. Jiran dengan jiran tak baik. Jiran dengan jiran dah berapa hari berulat mati, baru tahu jiran tu dah mati. Itu tanda-tanda apa tu? Tanda-tanda nak kiamat dah tu. Seorang ibu melahirkan tuannya, tanda-tanda nak kiamat, Nabi kata kan? Apa lagi? Seorang yang bodoh dilantik untuk menjaga urusan umum, tak ada ilmu, jaga urusan umum. Macam mana? Banyak tanda tu. Tu belum cerita lagi dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang lah, nak jadi perempuan pula. Saja cakap bahasa lain sikit biar adik-adik tak faham sangat. Ya, tak pening ke kepala kita dekat KLIA pakai jubah, sampai depan Kaabah pakai telekung, tak pening kepala kita kan? Dan dia siap cabar pula tu, tak ada apa-apa jadi pun. Masa tu dekat-dekat dah nak PKP. Waktu PKP pun berlaku. Masa tu banyaklah kita, saya sendiri pun nak share lah. Waktu PKP tu saya pun rasa macam mana saya nak cakap. Saya waktu PKP, lepas hari ni istihar PKP yang pertama, hari yang kedua selepas PKP tu saya diminta pergi ke Kuala Lumpur, dah siap surat polis, supaya nak shooting macam mana cara nak pakai hand sanitizer, macam mana nak pakai. Saya dengan beberapa ustaz lagi kena pergi. Masa tu saya tak pernah tengok keadaan macam tu. Keluar masuk highway takut sangat rasanya. Sebab kat highway tu tak ada kereta. Highway plus tak ada kereta, bayangkan tu. Saya seorang, lepas tu gelap je. Sebab senja, janganlah lebih kan. Sebab senja, jangan tengok cerita misteri ni banyak sangat kan. Sebab senja tu gelap je kan. Lepas tu tengok daun-daun kering. Kita tak pernah tengok tau suasana tu, daun-daun kering dekat highway. Dan pertama kali ni perasaan saya bila pergi ke tempat ceramah atau tempat recording ni, dah habis belum? Sebab nak balik ni, kita rasa nak balik cepat, tak ada fikir nak lepak mana-mana, tak ada, nak balik ni. Memang polis cek surat apa semua kan, balik. Sebab kita rasa macam tak tahu apa benda nak turun daripada atas ni. Kita rasa macam seolah-olah kalau itulah dikatakan kiamat, kita rasa nak kiamat lah. Macam itulah ketakutannya manusia pada ketika itu.
pada makhluk yang dia tak nampak. Kan? Pada makhluk yang bernama COVID-19. Orang Kedah ni dekat sini dia tak faham COVID-19. COVID-19 dia faham. Okay. Cakaplah COVID-19 gitu kan. Kan? Jadi itulah keadaan dia kita. Tapi manusia ni mudah alpa. Bila masa berlalu dia makin selesa. Dia mula pertikaikan. Kadang dia marah tu, kenapa? Sampai bila nak macam ni? Kan? Sebab kita ni kadang-kadang yang kita marah tu bukan masalah lockdown tu. Yang kita marah tu kadang-kadang keputusan dibuat seolah-olah lockdown untuk orang tertentu je. Orang tertentu tak lockdown pula. Contohlah kan. Kadang-kadang. Sebab yang best saya berbual dengan sahabat-sahabat di Australia, di Melbourne. Bukan Melaka, Melbourne. Cik Ayat kan. Dan kebetulan saya berceramah dekat sana dulu. Kemudian bila balik, saya tanyalah masa tu sebulan sebelum nak Ramadan tahun lepas. Kan masa tu kita lockdown bulan puasa tu kita dah kena PKP balik kan. Lepas tu raya dah tak boleh pergi beraya kan. Jadi masa tu saya tanyalah kes dekat Melbourne macam mana. Di Australia kita gempar Ustaz. Kenapa? Tiba-tiba ada 13 kes baru. 13. Bukan 13,000. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Kita masa tu 6 ke 7 ribu. Tiba-tiba ada 13 kes baru Ustaz. Langsung lockdown 5 hari. Ya ke? Saya pun nak jawab apa? Saya pun jawab lah. Kita kat Malaysia 5-6 ribu okey je. Itulah jawapan saya boleh bagi. Dan dia orang tanya saya, lockdown kat Malaysia best kan? Sebab lockdown tak boleh keluar lagi. Tu ayat dia. Itu sebabnya kita ni lambat pulih dulu. Kali pertama kita disiplin. Tapi bila masuk PKP kali kedua tu kita dah ambil ringan, cari jalan nak langgar perintah dan arahan dan sebagainya. Lepas tu tukar pula, tak ada dah konsep PKP. Tak ada PKP. Yang mula PKP 1, PKP, lepas tu PKPD. Ada tu PKPB, ada PKPD. Sampai PKPD, lockdown. Ingat lockdown teruk dah. Tiba-tiba kat Selangor PKPD. Aku pun tak tahu mana satu boleh teruk. PKPD ke lockdown lagi teruk? Ya. Sudahnya, kita tukar PPN 1, Pelan Pemulihan Negara, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Masa tu ramailah yang cakap, jangan pisahkan kami daripada kedua ibu bapa kami. Benarkan kami rentas negeri. Akhirnya bila dapat PPN fasa 4, semua pergi Langkawi. Habis mak ayah semua kat Langkawi. Tak pasal-pasalkan siakap mahal. Sampaikan sekarang makan kat kedai biasa pun tanya, berapa ribu ikan siakap? Tak apalah. Tapi apa pun nak beritahu, jaga diri kita. Nak pula kita berada daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita ambil peluang untuk ubah diri kita, improve diri kita jadi lagi baik lagi. Bulan Ramadan ni pertama menginsafi orang yang kurang bernasib baik berbanding kita, itu pertama. Yang kedua, kita nak mengawal hawa dan nafsu kita. Dan begitu juga yang ketiga, untuk menyuburkan perasaan tolak ansur, kejujuran dan maaf memaafkan. Bulan Ramadan sepatutnya jadi itu. Dan antara kebaikan bulan Ramadan, pertama dapat menguruskan badan. Patut kita buat weight challenge semua jemaah kita. Yang masuk hari ni kita akan timbang, register. Kita akan timbang balik pada 25 Ramadan. Tengok siapa yang paling banyak sekali turun 25 Ramadan. Banyak turun. Tapi grand prize kita akan timbang pada 25 Syawal. Terbalik jarum penimbang tu. Jadi maknanya kata dapat mengurangkan badan bukannya untuk dapat lawa, tak. Kuruskan badan supaya kita ringan kita untuk buat kerja-kerja yang baik, untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak tu bangun daripada tempat tidur tu tak tahu nak capai apa dah. Nak bersangkut ke apa dah. Tak larat. Saya pun fikir macam mana nak kuruskan badan ni, nak ikut cara Ustaz Rashdan ni. Ustaz Rashdan lah kurus banyak dah. Kena belajar dengan Ustaz Rashdan ni. Dan begitu juga bulan Ramadan ini, kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang membiasakan perutnya berada dalam kenyang, dia akan terbabit dengan 5 perkara.
yang tak elok. Apa dia? Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Imam Ghazali kata, kalau perut dia kenyang je, pertama dia mudah ingkar kepada Allah. Makan sampai bersandar, sampai tersandar makan banyak. Isteri dah siap pakai telekung nak pergi tarawih. Bang, tarawih tak? Jalan lu. Maka ada harapan dia tak pergi. Dan dia mudah ingkar pada semua perintah Allah. Dia akan senang tidur, dia akan senang menjadi seorang yang malas dan sebagainya. Kedua, orang ini sukar untuk menerima nasihat daripada orang-orang yang baik. Itu Imam Ghazali kata. Ketiga, kata-katanya sukar untuk menyentuh hati orang lain. Katanya menyakitkan hati je, tak pernah nak ambil hati orang, tak ada. Keempat, orang ini juga tak akan pernah memikirkan orang lain. Kenapa? Sebab dia memikirkan mungkin orang lain kenyang macam dia juga. Dan yang kelimanya, orang ini dihinggapi penyakit. Tu sebabnya hukama terdahulu sebut tanda-tanda keselamatan, tanda-tanda keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Saya ulang balik, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Bayangkan, yang pertama disebut oleh ulama ni tadi adalah keselamatan jasad tadi, kurangkan makan. Makan banyak. Bulan puasa ni ramai orang balas dendam bila makan. Dia makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Bulan tak puasa dia ada time dia. Ini dia jamakkan terus. Semua masa tu dia sekali kan pada waktu berbuka tu. Daripada lunch, breakfast, high tea semua combine, bawa pada berbuka. Itu belum dinner tu berbuka, dinner lain gitu. Dinner lepas tarawih gitu. Bayangkan tu kan, dahsyat tak dahsyat. Tu sebabnya kajian menunjukkan sebelum PKP dulu, orang Malaysia ni 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Dan di sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Bayangkan. Itu sebabnya kadang kita ni dari segi adab pun, tempat makan ni pun out kadang-kadang. Jangan ambil banyak. Orang dulu kan macam tu, ambil sikit habis lagi baik daripada ambil banyak tak habis. Tu masalahnya. Orang kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Ya. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Saya teringat sekali waktu saya dalam perjalanan nak ke akademi. Saya ingat sekali. Saya drive masa tu dengan sahabat saya drive. Berhenti dekat R&R Tapah. Ada satu restoran makanan segera ayam goreng, ada orang tua rambut putih pakai semata duduk kat luar tu. Saya tak nak sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita ini. Tu sebab saya sebut dalam keadaan macam tu. Kalau dia taja saya sebut. Mana tahu dapat 5 ketul ke. Jadi saya pergi tu dengan sahabat saya tu. Kita ambil lah ayam goreng, saya ambil 2 ketul dengan nasi, dia pun ambil ayam 2 ketul dengan nasi. Masa nak duduk tu tengok tempat duduk semua penuh, ada satu je tempat kosong sebelah orang putih. Ada 4 orang putih tengah makan. Saya kata kita duduk situ, boleh dengar orang putih tu cakap apa? Dia berbual apa, cakap pasal negara kita ke mana tahu? Nak pasang telinga lah kononnya. Bila duduk memang tak faham. Sebab dia bukan cakap orang putih, tak apa bahasa cakap. Macam tu lebih kau bunyi. Dia macam agak ala Holland, Germany macam tu lah. Kan? Jadi tak dapatlah kita nak faham apa dia cakap. Cuma bahasa diri dia tu kita yang menyebabkan saya respect. Dah habis makan, dia kutip tulang-tulang ayam tu letak dalam pinggan dia. Dia susun dekat dalam tray. Empat orang ni bangun pergi ke tempat sampah,
buang sampah tu, susun pinggan kat tempat dia, dia susun tray tu. Bukan orang Malaysia, confirm pada ketika itu ada 2 saja meja yang bersih, iaitu meja dia dengan meja saya. Itu pun setelah saya tengok dia buat. Tak malu kita kan? Meja lain tinggal aja. Tengok kadang pergi kenduri kahwin, orang Melayu kita punya perangai, tinggal dia. Sebab dia yakin ada orang akan kutip untuk dia. Adab. Nampak tak? Saya ingat kita pergi ke Ipoh, kita pergi jumpa Ustaz Muhammad James, pergi tengok budak-budak tahfiz ni. Allahu Akbar, adabnya budak-budak. Pergi ke tempat Ustaz Jafri macam tu juga, adab. Tengok dia orang ni salam, adab. Cerita-cerita ilmu, betul, berat dengan Rashidan pun dah kita cakap kan. Yang paling penting sekali ada adab. Kita ni manusia ni, nak membezakan kita dengan binatang ni adab dah sebenarnya. Tu sebab orang cakap kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Lain macam, dah lama tak datang, banyak pantun ni Rashidan. Iya, betul. Bila dia datang, dia salam, cium tangan, sap, 3 tempat dia salam. Terperanjat. Saya tengok kan tadi, nasib baik dia satu tempat je. Dia orang dah lah ramai. Tu tutap. Lepas tu baru tangan, jangan cakap lah baru apa. Kan? Tapi berkat tu, budak-budak tu. Allah, kita jadi malu. Kalau Ustaz Muhammad James tu, kita nak sarung kasut, berebut dia nak sarung kasut kita, janganlah macam ni dek, kata kan. Jadi malu kita. Hadap. Rupanya Imam Malik kata, biarlah ilmu kita ni sedikit, jangan tak ada adab. Anak kita kalau kita ajarlah tentang adab, walaupun ilmu dia tak pandai sangat lah, ilmu akademik dia, bantahlah ke mana pun, insyaAllah dia boleh survive. Sebab adab dengan orang. Ni jemput makan, tak apalah cik, tak apa, saya okey je, saya minum pun tak apa. Ini pantang ajak makan sampai 2 pinggan nasi, membukit, segala lauk nak disumbatkan. Adab. Ni cerita adab ni. Ni tak, dia relax. Macam tu. Bayangkan anak murid senior Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Jadi saya fikir saya pun tak cukup lagi belajar pasal adab ni. Ya. Tu sebab kita kena dengar kata-kata guru kita. Bila semua ni yang berpeluang hadir ke akademi ni, pagi tadi Ustaz Zainul Asri kan, setiap hari ada je guru. Saya pun tak layak duduk sini, ni patut duduk bawah tu dengar Ustaz Rashidan ni cerita. Betul kan? Dengar, tapi ada peluang datang lah. Pokok sena di tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Makna selagi hidup, ikut apa saja guru kita ni, ikut. Nak jadi orang ni tu, ikut guru kita pesan ni, paling tidak peganglah apa ini pesan. Apa orang nak cakap, cakaplah. Itu dululah, dia kata. Ini adab-adab ni semua dulu, ni sekarang tak ada, kita modern, straight to the point. Itu orang cakap. Tapi guru kita kata apa? Adab. Jagalah adab. Katalah saya, Ustaz Rashidan dengan Ustaz, apa namanya? Ustaz Hayat. Hayat ke Hayan? Ustaz Hayat. Kita duduk bertiga dekat kedai kopi. Orang rumah kita semua tak ada. Kita bertiga je duduk. Tiba-tiba lalu anak dara. Anak dara ni lalu cakap tu, tumpang lalu bang Haji, abang Haji, dia kata. Tumpang lalu bang, kata. Automatik saya tanya Ustaz Hayat, anak siapa tu? Kita tak tanya dia kerja mana, tak tanya kelulusan dia apa, kita tanya anak siapa, sebab adab. Tapi kalau saya, Ustaz Rashidan, Ustaz Hayat dan kita semua ni duduk ni, lalu orang naik kereta besar, dia turun, "Woi," dia kata. "Woi, tahu tak tempat Ustaz Rashidan mana? Ustaz Rashidan ada ni." Kita entah tak tahu, kau pergi nak tanya orang lain. Macam tu lah kita cakap. Sebab orang yang tak jaga adab ni tak layak kadang-kadang penghormatan, apatah lagi di sisi Allah. Faham tak?
Nabi waktu dipanggil, waktu menghadap Allah Ta'ala kat Baitul Qudus masa peristiwa Isra Mi'raj, menghadap Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala sebut? Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak beritahu Nabi dengan Allah Ta'ala dapat peluang menghadap pun tak ada macam ni, tunduk. Nampak tak? Nak beritahu lah. Jadi sebenarnya tajuk ini baru jumpa tajuk kita ini adalah adab. Dah nak habis ceramah baru tahu tajuknya adab tu. Dah dicari. Betul. Tu sebab orang tua dulu kan, pergi rumah orang kalau kenduri, mana ada yang melenggang. Orang hari ni tergamak melenggang bawa envelope je. Janji bagi duit. Kes tu janji ayat dia tu. Masa bila pun nyanyi dengan orang tu. Dia mesti akan bawa barang bekal dulu. Ada pisang-pisang lah, tanan pisang-pisang lah. Kalau betik kepayur pula. Orang yang 9 panggil kepayur tu, batik lah tu. Buah betik. Ya, sini papaya. Okey. Lalu start payah apa kan, pergi bawa garam, bawa gula, bawa tepung. Kadang-kadang orang cakap apa mak nak bagi sangat, apa benda nak bagi, biarlah besok mudah-mudahan ada orang tolong kita. Dia tak cakap orang yang sama tolong kita, akan ada orang tolong kita. Itu sebab akademi ni pun alhamdulillah bertahan sebab ramai orang tolong sampai ke hari ni. Sebab jaga adab. Nampak anak-anak murid yang bagus-bagus datang, saya nampak ada muka yang sama datang pada dulu pun ada. Alhamdulillah. Jadi teruskan jaga, santuni orang yang datang ni. Kan saya sekala bagilah envelope kosong tu, envelope raya. Akademi Miftahul Jannah tu. Besok dia pulangan dalam tu ada duit pula bagi kita. Contoh kan. Bagi sampul raya. Tak tahulah muka Samsul Debat ada lagi ke tidak, tak tahulah kat situ. Kan? Betul. Lepas tu ada masyarakat kat keliling ni, kita buatlah sekala, buat memang ada lah kan, buat masak-masak sikit hantar kat jiran-jiran. Contoh kan, adab. Kan? Jadi sebenarnya hidup kita ni macam tu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita ni sebenarnya macam di dunia ni macam apa, R&R kan. R&R. Tak pernah lagi orang berhenti ke R&R tu cakap cantik tempat tu. Ingat kalau buat rumah cantik sini, tak pernah lagi orang berhenti ke R&R tu nak buat rumah, tak pernah. Walaupun cantik tempat tu, banyak ni kawasan lapang begini. Kalau aku buat rumah ni cantik tak? Kau gila ke apa? Ni R&R lah. Tempat nantian rehat ni orang berhenti buang air semayang. Adalah yang makan 2-3 orang, makan minum ada juga lah. Tapi dia orang tahu, malahan ada naik bas express tu tak berani turun, takut kan kena tinggal. Sebab lepas ni nak teruskan perjalanan. Macam itulah hidup kita. Jangan kita leka. Dia hanya perhentian sementara saja. Jadi dalam hentian sementara ni bulan Ramadan, peluang untuk kita untuk cover yang sementara tu. Sebab bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam boleh cover 83 tahun lebih. Umur kita pun belum tentu sampai 83. Kan? Jadi makna kata, why not? Cover lah. Ibadah sungguh-sungguh. Buat baik banyak-banyak. Boleh sedekah. Kan? Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Tak boleh bagi RM100, bagi RM1000. Kita terbalik kan. Ini makin lama makin sikit, apa hal? Kita bagi berapa banyak yang kita boleh bagi. Sumbangkan. Mudah-mudahan adalah saham untuk kita. Tak usah risau sangat pasal tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi tak pernah dapat lah ustaz, tak apa buat. Ada rezeki dapat lah. Dan kalau orang tu dapat, dia tak ada heboh dengan orang. Malam tadi kan Lailatul Qadar kan. Alhamdulillah tu kat pejabat selamba dia. Malam tadi kan alhamdulillah depan rumah ai. Sujud pokok tu. Dia balik petang tu tengok majlis Bandar Al-Ustaz dah punggah pokok tu. Pokok tu tumbang bukan sujud. Itu semua lah tu, tak payahlah pun dia mening kepala kan. Kita buat aja 10 malam terakhir tu, kejar aja sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, saya pun tak adalah nak memanjangkan ceramah saya. Sebab bila ceramah pukul 3 ni terbayang sidap selasih. Tak tahu apa hal. Lepas ni ada ceramah lagi. Dan saya seronok lah, harapnya ni bukan kali terakhir lah Rashdan panggil saya. Ni pun kebetulan pagi tadi dekat IPK tu. Sebenarnya program tu patutnya hari tu kan, kita masa musim PKP tu, PKPB, masa tu Kedah dah PKPB lah. Cuma satu IPK masa tu kena kuarantin sebab dia ada kes COVID.
tak jadi. So hari ni saya qada ceramah tu. Tapi tak sangka lah qada tu ada radio pula. Ada radio Langkawi FM yang cover tadi. Tapi itu tadi dah selesai. Pagi tadi dekat Hospital Sultan Abah ya. Kemudian dekat ni, dekat IPK ni, dekat sini. Petang ni nanti sebelum berbuka di Masjid Kampung Empah di Pokok Sena. Jadi InsyaAllah. Dan lepas tu malam ni kena singgah jap di Sungai Petani. Ada satu program selepas maghrib. Tak tahu lah macam mana singgah tu. Kemudian ceramah sekejap. Dia kata nak rekod 30 minit saja untuk Haris. Lepas tu terus ke TV Al-Hijrah. Sebab besok pukul 4 pagi program tu. Tak tahu, terharu sangatlah atas penghargaan yang dibuat tu. Pukul 4 pagi berpuasan dalam jadual tu. Pukul 4 pagi program Jom Sahur. Allahu Akbar. Tak apalah, doa je lah kan. Buatlah yang baik-baik yang kita boleh buat. Ingat baik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Budak-budak bawa galah nak jolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkanang, mulut menyambut, jasa baik Akademi Miftahul Jannah menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair diucapkan kepada Ustaz Syamsul di atas perkongsiannya, itu dengan tajuk tiba-tiba ada. Jadi alhamdulillah, saya sunatnya hari ini puasa seronok. Kerana sunatnya lama dah saya tak buat kuliah petang macam ni ya. Sejak bila PKP sejak PKP kita stop kuliah lepas Zuhur. Kemudian bila dah boleh mula kuliah balik, kita buat kuliah pagi. Dan alhamdulillah disebabkan Ustaz Syamsul kita ada kat Kedah ni. Sebenarnya Ustaz Syamsul dia 2-3 kali dah pernah ustaz ni. Cuma baru kali ni saya boleh tangkap dah ya. Dia tak boleh jawab lah, tak apa, mic dekat saya. Baik. Jadi bila mana dia ada kat sini, saya pun ambil kesempatan aturkan program khas untuk Ustaz Syamsul. Sebagai makluman, Ustaz Syamsul ni antara orang yang pernah membantu perjalanan akademi satu masa dulu. Itu yang Ustaz Syamsul sebut, tak ada gambar lagi kita kan. Kita segan lah nak guna gambar selebriti. Dia artis, kita rakyat Marahin kan, alasan itu. Jadi alhamdulillah ada pilihan. Bila Ustaz Syamsul sudi main dalam keadaan program dia yang pack, saya amat berbesar hati. Dan insyaAllah kita doakan sama-sama semoga Ustaz Syamsul kita selesai sihat, InsyaAllah, amin. Dan hati dengan keimanan diikhlaskan, InsyaAllah, dengan taat ya, supaya dengan segala rujak agama yang dijalankan ini menjadi asbab untuk Ustaz Syamsul keluarganya sentiasa di dalam rahmat Allah. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang ada pada kita semua, kita harapkan semoga Allah pimpin kita dengan hidayah dan rahmat. Sebabnya Allah SWT Muhammad daripada nak menjadi hamba Allah ini, kita nak mencari keredaan Allah itulah sebagai suatu keutamaan. Dan seringkali dalam pada nak mencari itu, kita selalu tersasar, tersalah. Sebab kita ni selalu diasyikkan dengan perkara-perkara yang menipu kita. Jadi itu yang bila saya satu cerita tadi tentang kalau orang datang tidak beradab dengan kita, dia buat kebanyakan dengan kita. Nabi SAW sendiri ajak kita, takabur alal kabair sadaqah. Sombong terhadap orang yang sombong, kata Nabi, sedekah. Jadi maksudnya Islam ni agama yang bermaruah. Macam tadi kita baca hadis kat Masjid Bukhari tadi, yang bila Nabi SAW sebut 3 penyakit terhadap agama, iaitu yang pertama orang jahil, dan Allah SWT orang faqih yang zalim, yang kemudian seorang raja yang zalim, kemudian yang ketiga seorang mujtahid yang jahil. Jadi ketiga-tiga kalau kita patah balik, sebenarnya ubat dia adalah bermaruah.
Jadi maruah dalam agama ni, bila kita jadi orang yang alim, janganlah kita jadi orang yang tak beramal dengan ilmu. Kita sampaikan pesan, tapi dalam masa yang sama kita mengabaikan pesan. Sebab tu guru saya selalu pesan, ya, Fadil Guru Ahmad Rizal, Ustaz Syamsul kita kenal lah, kami selalu jumpa minta nasihat sekali. Cumanya Ustaz Syamsul dia panggil Ustaz Rizal Ustaz kan? Ayah juga, ayah juga, walaupun umur lebih kurang. Allah SWT. Saya ni tak apa dengan pakai anak pun. Perasan. Kan? Jadi Allah SWT. Jadi antara nasihat yang Ustaz Rizal selalu pesan, dia kata Allah SWT, dia kata bila kita nak mengajak, dia kata, nak menyampaikan, dia kata, bukan hanya sekadar menyampaikan, tetapi kerana nak meninggalkan sesuatu. Jadi bila nak meninggalkan sesuatu, syarat utama dia mesti jadi milik kita dulu. Jadi kalau kita sendiri tak buat apa yang kita cakap, macam mana benda tu nak sampai? Macam mana orang nak beramal? Sebab tu hari ni ilmunya banyak, tapi amalnya sikit. Sebab banyak yang menyampai ni duduk pada al-jahilul mujtahidun, orang jahil yang berlagak sebagai orang mujtahid. Jadi Allah SWT. Jadi punca yang paling utama, sebab al-jahilul fajirun, itu orang jahil yang jahat. Orang faqih, al-faqihun fajirun, iaitu orang faqih yang jahat. Sebab bila dia jadi orang alim, tapi dia tak bermaruah dengan kealiman, dia tak beramal dengan ilmu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Ustaz Syamsul tadi, dia nak mengajak kita semua ni untuk sama-sama menjadi seorang umat Islam yang bermaruah di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maruah kita ni, setiap kita ni diukur dengan ketakwaan. Jadi takwa ni pula tempatnya duduk dalam hati. Jadi itu yang Ustaz Syamsul bagi perumpamaan tentang R&R. Sebab Ustaz Syamsul dia memang dengan R&R ni memang ibarat aur dan tebing. Saya nak pantun tak pandai, peribahasa insyaAllah. Dia ibarat aur dan tebing. Kalau tanya rumah dia mana satu, rumah dia R&R. Rumah yang kat Somban tu, yang tu bukan rumah, tu persinggahan. Jadi sebab dia suka bagi perumpamaan tu. Tapi itulah hakikat dia. Hakikat dia bila kita ni hanya menumpang sahaja. Cuma dalam pada menumpang, kadang-kadang kita lupa yang kita ni sedang menumpang, dan akhirnya kita mengabaikan kebaikan-kebaikan yang Allah bagi kat kita. Jadi sebab itu bila kita hari ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik, itu merupakan satu nikmat. Jadi sebab itu saya bersyukur sangat kerana hari ini Allah hadirkan orang-orang yang baik dalam hidup saya. Kerana mudah-mudahan dengan sebab itu menjadikan saya ni dapatlah berusaha nak menjadi orang yang baik juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira untuk majlis kita pada petang ni, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Syamsul kerana sudi luangkan masa. Macam tadi sampai menangis-nangis dah beritahu tak sempat rehat kan, jadi kita bagi dia rehat lah. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada semua kerana sudi meluangkan masa baik pada petang ni untuk kuliah khas kita. Jadi insyaAllah sebelum terlupa, saya nak jemput semua 16 hari bulan 4 sekali dengan Ustaz Syamsul. Tadi dia kata tak jemput, dia dah jemput. Saksi ramai 16 hari bulan 4 insyaAllah kita buat iftar perdana di sini. InsyaAllah Along Aziz pun ada sekali, Bandin Salam pun ada sekali. Lepas tu adalah 2-3 orang jemputan ini. InsyaAllah kalau Ustaz Syamsul boleh main, saya lagi berbesar hati lah. Tapi kalau dia nak main, dia kena bagi tahu lah kan? Kita ambil dia dekat airport dulu. Jangan bagi alasan. Saya drive sekarang ni. Tak ada yang baik lah. Dia nak buruk lah tadi. Jadi Allah SWT 16 hari bulan 4 jemput semua main lah. Daripada lepas asam, kemudian kita buat makan ada kenduri sikit. Dan insyaAllah kan kita nak jamu tu taklah mewah sangat, cuma kambing golek insyaAllah ada. Allah SWT. Jadi itu saja untuk pada kali ini. Yang baik itu datang kepada Allah SWT, yang buruk datang daripada keluarga saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah SWT. InsyaAllah banyak umur, kita jumpa lagi di lain masa. Dan mohon doakan kami semua agar kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan sentiasa terpimpin dalam hidayah dan taufik Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم الكريم.
InsyaAllah kalau siapa yang nak ambil gambar saya ni seperti gambar kemarin. Iyalah. Ada. InsyaAllah. Jadi itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.